Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz ucapkan kepada semua murid Ustaz, insya-Allah kita akan belajar subjek Jawi yang diajar oleh Ustaz. Sebelum kita mulakan kelas, Ustaz perkenalkan diri dulu. Nama Ustaz Nur Syafiq bin Hamdan, daripada Sekolah Seri Al-Ummah. Ustaz harapkan murid-murid Ustaz bersemangat, ada motivasi untuk belajar walaupun kita tidak bersua secara fizikal. Jadi insya-Allah pada pelajaran yang pertama kelas Jawi ini kita akan belajar unit 1, tajuk Kenali Saya, di dalam muka surat 58 hingga 61 di dalam buku teks KSSR, buku pendidikan Islam. Buku teks pendidikan Islam ada bahagian Jawi, muka surat 58 hingga 61, tajuk yang pertama unit 1 Kenali Saya, di mana tajuk ini akan menerangkan tentang kedudukan huruf Hamzah. Sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran, Ustaz pergi kepada slide yang seterusnya. Ustaz nak bagi tahu satu pemberitahuan, iaitu semua murid yang Ustaz ajar Jawi perlu ada sebuah buku nombor 4, yang mana buku ini berperanan sebagai buku latihan dan juga buku nota sekaligus. Satu buku ni memudahkan Ustaz untuk Ustaz cek, Ustaz semak sekiranya awak buat kerja dan latihan yang Ustaz suruh awak buat, awak boleh salin nota dan juga latihan dalam tu. Dan mudah untuk awak sebab jangan ada satu buku, awak tertumpu pada satu buku. Jadi untuk mudahkan kita, kerana Islam sukakan perkara yang mudah, jadi buat masa ni Ustaz gunakan satu buku tulis sajalah. Dan kita akan belajar menggunakan buku teks pendidikan Islam dalam bidang Jawi ni buat masa ini. Sebab awak pun Ustaz tahu awak belum dapat lagi buku kafar kan. Kalau tidak, kalau awak dapat buku kafar, kita akan belajar dalam buku kafar Jawi dan Khat. Tapi tak apa, kita gunakan dulu pendidikan Islam, buku teks pendidikan Islam ini untuk kita belajar subjek Jawi, kerana ada dalam buku ni bidang Jawi. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran juga, Ustaz nak terangkan objektif pembelajaran kita. Ada beberapa objektif yang perlu kita capai. Yang pertama, kita perlu mengenal pasti kedudukan Hamzah di atas alif. Ada huruf Hamzah dekat atas, ada huruf alif, dekat atas huruf alif tu ada Hamzah. Yang kedua, kita kena pasti huruf Hamzah di bawah huruf alif. Ada huruf alif, di bawah huruf alif tu ada huruf Hamzah. Nanti awak akan tengoklah. Ustaz akan tunjukkan slide satu persatu. Sekarang kita dengar dulu objektifnya. Objektif yang ketiga, kita kena pasti Hamzah 3/4. Apa dia Hamzah 3/4 pula? 3/4 daripada garisan. Nanti kita akan tengok macam mana Hamzah 3/4. Dan yang keempat, Hamzah setara dengan garisan. Hamzah yang setara dengan garisan. Garisan apa? Nanti kita akan tengok juga. Dan juga yang terakhir, yang kelima adalah Hamzah berumah. Hamzah pun ada rumah. Anda buat macam mana? Hamzah pun ada rumah kan? Bukan awak je ada rumah, Hamzah pun ada di rumah. Hamzah berumah ni macam mana? Nanti kita akan tengok. Dia ada huruf ya, tidak ada titik, dan dia ada Hamzah dekat hujung ekor Hamzah, ya tu. Nanti kita tengok. Dan kita teruskan dengan slide yang pertama. Yang ini objektif yang Ustaz sebutkan tadi tu. Awak boleh tengok ada alif. Yang pertama tu alif, di atasnya ada Hamzah. Yang nombor 2 tu alif, bawahnya Hamzah. Dan yang 3/4, Hamzah 3/4, itu maksud Ustaz. Hamzah 3/4 dekat alif, tepi alif tu dekat bahagian atas ada huruf Hamzah. Dan juga yang keempat, Hamzah yang setara dengan garisan. Hamzah yang setara dengan garisan, dia ada garis buku, dia sama dengan dia punya huruf yang lain. Dan juga yang terakhir, Hamzah berumah. Macam ni, ada ya yang tidak ada titik, dan juga di ekor tu ada Hamzah. Kalau bahasa Arab, kita tak panggil ya tu tak bertitik. Dia ada gelaran dia. Nanti bila awak dah besar sikit, awak akan belajar. Okey, kita teruskan slide yang seterusnya. Sila kenal pasti kedudukan huruf Hamzah. Ini contoh-contoh dia. Yang pertama, perkataan doa. Doa ni perkataan bahasa Arab tapi dijawikan. Doa. Yang itu Hamzah apa? Yang itu digelar sebagai Hamzah yang setara. Tengok tu dekat ain tu, alif, dal, ain, alif. Hamzah dia setara dengan huruf tu. Yang kedua, perkataan
air. Bawah perkataan doa tu air. Air itu hamzah 3/4 di sebelah alif. Seterusnya perkataan di atas. Di atas. Di atas tu hamzahnya berada di atas alif. Di atas. Dan yang perkataan di bawah di atas tu, sengit sikit sebelah tepi, perkataan ong. Ong. Hamzah tu tersilap tu Ustaz. Patutnya Ustaz letak hamzah dia tu. Awak boleh rujuk dalam buku. Ada perkataan ong. Ada yang baju murid warna baju budak yang berwarna hijau dan putih. Baju warna hijau, lengan warna putih. Dia pegang pen warna ungu. Itu ong. Ong ni nama orang Cina. Awak tengok hamzah dia tu. Yang Ustaz buat tu salah. Maaf, Ustaz silap type. Ong. Nama orang Cina. Ong. Hamzah dia berada 3/4 daripada huruf waw di selepas dia. Dan seterusnya perkataan baik. Baik ni pun 3/4 juga. 3/4 baik ni. Yang seterusnya di atas perkataan baik itu ada Al-Quran. Al-Quran ini hamzahnya setara. Dan di bawah sekali, di hujung sekali sebelah kiri, awak boleh tengok perkataan bahasa Arab, nama bahasa Arab yang merupakan nama isteri Nabi Muhammad, iaitu Aisyah. Selalu orang Melayu sebut Aisyah, Aisyah, Aisyah kan. Sampai lagu pun kata ada Aisyah, Aisyah. Tapi cara orang Arab sebut Aisyah. Aisyah. Hamzah dia hamzah apa tu? Hamzah berumah. Itu yang dimaksudkan dengan hamzah berumah. Itu contohnya. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Yang pertama, hamzah di atas huruf alif. Di atas tu sepatutnya Ustaz letak hamzah. Tapi Ustaz tertinggal hamzah tu. Itu yang Ustaz jarak tu. Ustaz tertinggal. Maaf. Yang pertama, hamzah di atas huruf alif. Hamzah di atas huruf alif. Dia terbahagi kepada 3 perkataan imbuhan. Yang pertama, dal tu membawa maksud di. Sin tu membawa maksud se. Dan kaf tu membawa maksud ke. So, untuk senang awak hafal, formulanya adalah di se ke. Di se ke. Di, kita mulakan dengan di dulu. Contohnya perkataan urus. Dia menjadi diurus. Awak tengok. Alif tu, hamzahnya berada di atas alif, diurus. Yang kedua, contoh di adalah alih. Apabila letakkan di, dia akan, hamzah tu dia akan letakkan di atas alif dan dia menjadi dialih. Sin pula, yang membawa sebutan se. Kita gunakan contoh 2. Yang pertama, orang menjadi seorang. Yang kedua, ikat menjadi seikat. Dan yang ketiga, terakhir untuk hamzah di atas huruf alif ini, huruf kaf yang membawa bunyi ke. Kita gunakan 2 juga contoh, iaitu arah dan juga empat. Ke arah dan juga keempat. Awak boleh tengok ejaan dia. Ni penting ni, sebab soalan ni soalan yang favorite untuk masuk dalam setiap peperiksaan. Jadi bukan sekadar untuk masuk peperiksaan saja, tapi awak kena tahu, kerana kita sebagai orang Melayu kena pandai menulis Jawi. Dan yang kedua, hamzah di bawah huruf alif. Di bawah huruf alif tu ada hamzah. Dia ada 3 konsep. Konsep yang pertama, hamzah yang berada di bawah huruf alif. Yang pertama, kata dasar berasal daripada Arab. Sekiranya perkataan itu berasal daripada perkataan bahasa Arab, asalnya bahasa Arab. Contoh yang Ustaz bagi adalah perkataan Islam. So dia akan bermula dengan alif tersebut. Di bawahnya perlu ada huruf hamzah sebab dia berasal daripada bahasa Arab. Dan yang kedua, konsep yang kedua, perkataan yang bermula dengan i tunggal. I, contohnya i dagang, lagi apa lagi? I banking, i internet, banyaklah. I ekonomi, perkataan-perkataan baru yang wujud pada baru-baru ni lah. Kebanyakannya menggunakan i. I mungkin membawa maksud internet. Jadi contohnya i dagang, jualan atas talian sebagai contoh, itu i dagang lah. Perkataan yang bermula dengan huruf i tunggal, itu contohnya i dagang. So dia akan letakkan alif tersebut, di bawahnya ada hamzah
dan dibunyikan dengan padanan ya untuk membunyikan i. I dagang. Itu contoh Ustaz letak. Yang ketiga, konsep yang ketiga, kata sapaan. Kata sapaan ni ataupun pada zaman Ustaz digelar sebagai penanda wacana. Contohnya perkataan yang Ustaz bagi contoh ni. Ataupun perkataan amboi. Cuma amboi dia tak ada lah alif tersebut, hamzahnya di bawah. Kerana amboi ini perkataan yang tidak memerlukan hamzah, dia boleh hidup sendiri, jadi amboi kan. Jadi perkataan contoh kata sapaan ini adalah dia memerlukan hamzah di bawah ya, ha. Jadi perkataan jadi Ustaz rasa cukup untuk dua tajuk dahulu untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung objektif yang seterusnya, iaitu ada 3 lagi objektif yang awak akan belajar dengan Ustaz, iaitu objektif berkaitan dengan hamzah 3/4 daripada garisan. Yang keempat, hamzah setara dengan garisan. Dan yang kelima terakhir, hamzah berumah. Kita akan belajar next kelas akan datang. Cukup kita belajar sikit tapi awak dapat. Ustaz suka kalau kita belajar sikit, kita tak terlalu mengejar silibus, kerana kita pun belajar buku pendidikan Islam ni, tak silap Ustaz ada beberapa tajuk saja. Jadi kita taklah terlalu nak laju sangat, asalkan awak dapat. Jadi sebagai latihan awak untuk kelas pada minggu ini, awak perlu salin nota bermula di sini. Awak perlu salin nota, satu slide ni, yang kedua slide yang ini, dan slide yang ini terakhir untuk minggu ini. Nanti kita akan sambung lagi. So latihannya itu, awak perlu salin pada slide yang ini, dan yang ini. Awak salin cantik-cantik dalam buku. Kalau boleh warna pun okey, buat awan. Awak ikut je slide Ustaz. Nanti awak ulang kaji dan awak cuba kenal pasti seperti mana yang ada dalam buku teks. Awak tak faham, awak boleh tanya Ustaz. Tak ada masalah. Dalam grup WhatsApp ada nombor Ustaz, awak boleh tanya kat Ustaz. Awak boleh rujuk dekat buku ni seperti mana Ustaz sebut tadi, muka surat 58 sehingga muka surat 61. Okey, jadi untuk minggu ini setakat ini saja kelas kita. InsyaAllah kita akan berjumpa. Kita doa kita panjang umur untuk kita terus menuntut ilmu yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia, untuk manusia kutip satu persatu ilmu tersebut. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma